Baik, jadi tengok dalam tu. Apakah maksud rukun solat? Apakah rukun solat yang wajib diketahui? Anda wajib tahu kerana jika anda tertinggal salah satu rukun solat, maka solat anda tidak sah. Gitu. Rukun ni perkara apa? Perkara yang pokok. Perkara pokok. Kalau kita tengok di sebelah tu, apakah perbezaan antara syarat dan rukun? Tadi saya dah cakap dah. Syarat tu perkara yang mesti disempurnakan sebelum solat. Sebelum nak buat solat tu sempurna. Ada pula syarat-syarat sunat pula. Apa lagi? Contohnya, masa kita kena bersugi, masa kita berwuduk kan. Itu semua syarat-syarat tu. Nak kena suci daripada najis sebagainya kan. Maka bermulanya ibadat itu, start dia panjang lah. Kalau ngundur ke belakang dia tu panjang. Syarat ibadat itu, bermulanya ibadat itu adalah dengan taharah. Kena ingat. So bermulanya ibadat dengan taharah. Wajib bertaharah dulu. Jadi nak taharah kena tahu syarat-syarat taharah. Syarat taharah ni apa dia? Nak masuk dalam tandas. Dalam tandas ni sangat banyak benda yang kita tak reti. Contoh, nak masuk tandas kaki kanan kaki kiri. Banyak benda dalam tandas ni. Nak kena tutup aurat. Macam-macam lah benda. Nak kena baca doa dia lagi. Supaya iblis jin jantan, jin betina dalam tandas tu tak boleh melihat aurat kita. Maka bacalah doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Supaya bila masa kita buka aurat kita tu tadi, jin jantan, jin betina tu tak boleh tengok aurat kita. Terpelihara lah aurat. Itulah tujuan dia. Kemudian masa qada hajat pula macam mana? Lepas qada hajat, dah istinja pula macam mana? Istinja hadas kecil macam mana? Istinja basuh kencing macam mana? Basuh berak macam mana? Tangan tu nak letak kat mana? Jari tu lepas basuh tu bolehkah pakai sabun? Kan? Najis tu pula. Kan najis, maksud najis ni, apa pula syarat najis? Nak suci najis tu macam mana? Kalau najis tu najis, kata najis air kencing, tak susah sangat. Tapi kalau tahi, lepas dah basuh tu, macam mana nak basuh, nak sucikan? Sebab apa syarat pula suci daripada najis ni, daripada hadas kecil ni? Nak kena hilangkan bau dia, rasa dia, ain dia kan. Maka kalau tangan tu lepas basuh berak, kemudian ambil sabun, tonyoh atas sabun, jawab dia tak bersih lah jawab dia. Sebab apa? Sebab takut ada ain yang benda yang melekat, bau yang melekat tak boleh dihilangkan dengan sabun. Sebab sabun tu hanya hilang bau wangi je. Kita berwangi sabun tu sebenarnya. Sedangkan kalau diikut tak payah sabun pun tak apa. Tapi ambil tanah contohnya, tonyoh atas tanah tu. Ataupun cari benda yang keras sikit macam sponge ke, sponge yang kita khaskan dalam tandas kita. Sebab lepas daripada istinja tu, tonyoh atas itu kan. Bagi hilang. Cari tempat yang kasar. Kalau ikut Imam Ghazali, dia sebut dalam kitab Al-Ihya, digosokkan kepada benda yang kasar supaya terhilangnya ain najis tu. Ain ni benda yang tak nampak. Tapi fizikal. Dia bukan spiritual. Dia fizikal. Tapi kita tak nampak benda tu. Duduk bau. Kadang-kadang ada lagi kesan tu. Betul. Maklumlah najis makan macam-macam. Tempoyak lah, budu lah. Pizza lah, cheese lah makan. Ayam goreng lah, KFC lah, McD lah. Macam-macam keluar. Jadi benda tu kena clear dulu. Jadi banyak syarat. Itu contoh saya tak nak pergi situ. Sebab syarat kita dalam solat. So jadi bila kita dah memahami, oh syarat ni benda yang sebelum. Oh rukun. Rukun adalah perkara yang ketika kita solat. Itu maksud rukun. Betul baru faham? Faham tak faham? Mana Lan? Faham tak Pak Lee? Bagi jelas faham. Ni dah yang ngaji ni semua dah tua-tua ni, dah pencen dah ni. Patutnya dah jadi ulama-ulama dah, dah jadi ustazah-ustazah, jadi ustaz-ustaz dah. Tapi baru nak start, tak apalah. Yang penting mengaji. Sebelum kita mati, faham. Kita tak tahu dah takdir Tuhan. Macam mana kita menyerah kepada takdir ke? Macam mana? Memang kena serah pada takdir, tapi kena ada ikhtiar, kena usaha. Jangan duduk dalam jahil selama-lamanya. Baik. Lepas itu, bila dah faham, okey, syarat ada apa yang dah sekarang ni? InsyaAllah Ustaz ingat dah malam ni. Ingat dah. Syarat adalah perkara yang kita kena buat sebelum kita solat. Manakala rukun adalah perkara yang kita buat ketika kita solat. Dua benda tu.
Dua-dua tu rumit. Tadi pasal bab dalam nak taharah tu pun kita dah sakit kepala dah. Hak kita taharah tu betul ke tak? Nak masuk tandas macam mana? Keluar tandas macam mana? Tandas ni rumah kita ni masalahnya. Keluar tandas langkah 5 langkah sampai tikar semayang. Ha. Sebab tu rumah kalau banyak najis, doa tak makbul. Ha, kena ingat, doa rumah kalau ada anak cucu kecil-kecil ni masuk kalau tandas ikut suka je. Masuk keluar, masuk keluar. Tandas, tak jaga dalam tandas. Lepas tu pakai selipar. Pakailah selipar, murah je beli. Selipar getah tu, saya ingat RM4-5 sekarang ni. Pakai selipar yang berat sikit. Jangan pakai selipar ringan, yang licin, terlentang kan dalam tandas tu. Pakai selipar jenis berat sikit tu. Supaya kita senang masuk tandas pakai selipar. Jadi lepas ambil wuduk tu kena ingat. Kalau kencing jenis merata-rata dalam tandas tu, sekarang bila ambil wuduk, merecik air kencing yang bekas bersisa atas lantai tu kena kat kaki tu dah tak sah wuduk dah. Kan? Lepas tu nak kencing, tu bekas tandas mangkuk tu kencing dalam tu elok-elok. Kalau kita seorang dua orang boleh jaga. Kalau ramai-ramai anak budak-budak ada dalam rumah, anak cucu pula jenis tak dengar cakap ni, ikut suka dia nak masuk tandas budak-budak. Pancut merata dalam tu. Jadi nak semayang kalau boleh, sediakan satu selipar khas. Lepas keluar tandas, pakai selipar khas tu. Jalan dalam rumah ya, untuk jalan dalam rumah. Pakai sampai dekat tempat semayang. Bentang sajadah elok, solat kat situ. Memang susah nak jaga. Dia kena fikir macam mana nak jaga kaki supaya standar air kencing air dalam tandas tak merecik ke kaki kita. Lepas tu tak boleh gapah-gapah ambil wuduk, merecik sana merecik sini sekarang dah kena kat kaki kita. Duk semayang, doa tak makbul. Nak makbul macam mana kamu tak nak jaga dalam tandas tu, sebab tu tandas ni cukup rumit. Bukan main-main tandas ni. Kita kena fikir tu, ke depan macam mana nak jaga kaki tu, tak merecik air tu. Sebab tu kalau dulu-dulu kalau rumah kampung senang, dia ada jamban asing, tempat wuduk asing, senang. Ni di rumah kita kalau rumah kampung, rumah teres ni memang problem. Baik, okey. So jadi boleh faham Semalam ni saya tak nak panjang-panjang sangat. Kita cerita tentang dua benda dulu, rukun dengan syarat dengan rukun dulu. So tadi dah jelas bahawasanya syarat tu dia kalau ikut dalam fiqh ni ada 8 syarat kalau kita belajar tadi, saya dah sebut tadi. Iaitu Islam Islam kena berakal sihat tak boleh orang gila, tak sah solat dia. Kemudian memayis, kemudian masuk waktu, kemudian suci daripada hadas, suci daripada najis, menutup aurat, menghadap kiblat, begitu. Jadi ini semua perkara yang kita kena ambil faham dulu. Kemudian barulah kita mengerjakan solat. Dalam solat tu ketika kita mengangkat takbir tu dalam solat, maka itulah rukun.